Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara Zaid Wahab, Puan Roslimi Shah, saudara Puan Raslinda, saudara Muhammad, saudara Yuza, saudara Sahaj Ibrahim. Waalaikumsalam. Hani Abdullah, begitu juga saudara YB Viral, teman saudara Alimin Makno, apa khabar saudara? Saudara Muhammad, saudara Luka Berjaya, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Mari Asi, Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, saudara Muhammad Kapli, Salam Madani katanya. Saudara Puan Fazilah Awang dari Pulau Pinang, Pak Aziz, apa khabar dari Kuantan, Raja Kamal, Raja Bazian, doa saya anda sihat wafiat, Joka Karam, Joka Karam pula saudara ya, saudara Yaya Armin, Madam K, Cik Rosli, itu juga Jebat Pembela hadir dari Kulim, Puan Hamidah Kamat, Bunga Yan, saudara Jalal Ali, saudara Nur Ali ya saudara. Itu juga saudara Lili, Desa 99, Syukur Enal, saudara Amiza, saudara Muhammad Ali, Raja Sulaiman, apa khabar aku? Moga sihat. Saudara Puan Zainab, Papa Hafiz, semua Muhammad Ali, saudara Osman Kamil, hadir dari Tanjung Karang, Richard Bakri, Azhar M, salam. Azizo, saya masih lagi dalam keadaan begitulah saudara, sebagaimana saya katakan. Ya, Puan Rajah Comel-Comel, Raja Sulaiman ku, dalam keadaan begitu. Rubidin, Abu Nems, Nur Azila, Yahya, Azizah Arzabaina, Pak Chu daripada Langkap, saudara Syali Ahmad, saudara Puan Halimah Ismail, Salam Madani, saudara Azam, Haji Osman, Tuan Haji apa khabar, saudara Rahman Arzaina. Begitu juga dengan saudara Faziman, saudara Hajah Comel-Comel. Terima kasih Raja Kamal, Raja Baizan, doa untuk saya sihat segera ya, Puan Sofia. So, saudara Abu Nem dari Taiping, saudara Maulana Ismail, Puan Hasnah Jaafar. Itu juga Puan Zaitun, Puan Nur Hayati Husin, saudara Zafil, Atin dari Melaka, saudara. Puan Nur Sita Abdul Rahman, dari Simpang 4 Melaka, Puan Nur Sita Abdul Rahman. Begitu Raziah Jaafar, saudara Kuzaida Jasnida dari Kuala Pilah, Ahmad Hazami dari Tumpat, saudara Rafi Kelapa Muda dari Siparenggam Johor, Cikgu Kiap, apa khabar Cikgu? Rudin Pasarat, saudara Maruzik Yasid, Haji Wan Ismail, Bahari Ismail. Begitu juga saudara Hafiz. Suara tak ada, bukan suara tak ada, rasanya suara tak kuat kot agaknya saudara. Tidak mungkin suara tak ada sebab saya Hafiz, suara tak ada ke? Yang lain macam mana teman-teman? Ada ke? Ada tak ada suara? Rasanya ada tak? Mungkin tak apa dengar agaknya saudara. Saudara Azizo, Zafir, saudara Pak Ali, saudara Azhari. Saudara Hafiz, cuba tengok ni apa telefon anda, mungkin ada sesuatu. Mungkin dari segi suaranya tak dikuatkan. Saudara Idris Ismail dia kata suara sangat jelas. Nur Hayati Husin berkata suara dan gambar okey. Terima kasih saudara, sebab saya nak tahu bila teman-teman mengatakan suara tak ada tu sial juga. Maklumlah dalam keadaan begini, saya masih lagi seperti biasa saudara. Masih lagi telan apa yang patut ni saudara. Masih lagi. Aduh, saudara Abdul Aziz Abdul Rahman di Tanjung Karang, Erna Dadiri, Bakyat. Saudara Bakyat dia kata clear lah semua. Terima kasih Rafi. Betulkan TV anda. Saudara Puan Syarifah Hafifah, suara hilang-hilang. Itu kalau hilang-hilang tu mungkin daripada internet lah saudara. Baiklah saudara, mana yang teman-teman yang sempat saya santuni lah. Yang tak sempat saya minta maaf. Raja Kamal, Raja Bazan dia kata suara clear. Macam mana? Wala tak ada. Saudara Haslinda kata semua okey. Yang tak okeynya saya. Itu keadaannya. Muka dah cengkung dah. Terima kasih saudara News Watan. Rasanya News Watan ni bahar saya tak. Raja Sulaiman, Melaka, Alor Gajah, loud and clear. Terima kasih sahabat. Norma Abdullah, Azhar M. Baik saudara. Pencerahan harus diteruskan. Tak sihat pun sebagaimana saya janji dengan anda. Selagi saya terdaya, selagi badan berupaya, saya akan cuba memberi penjelasan. Malam ni tengok masing-masing nak tertunggu-tunggu. Ada cerita terbaru tentang lompat-melompat ni saudara. Kalaulah saya sihat, tentulah sedap rasanya saya memberi pencerahan. Tapi saya akan berusaha lah.
Sedap tak sedap pun berusaha jugalah buat. Ini cerita baru saudara. Baik. Hari ini hari Rabu 8 November, hari yang ke-1330. Virus sebut masih lagi melanda. Saya kuarantin diri saya sendiri, saudara, dalam bilik. Tak keluar-keluar. Bimbang juga, cuma makan ubat lah, saudara. Semoga keadaan segera pulih lah. Tapi selalu saya katakan, saudara, penyakit ini datangnya macam ribut. Nak perginya macam semut. Jadi, kita harus berhati-hatilah, saudara, sebelum tambah-tambah sekarang ni musim hujan. Sejak panas, sejak hujan, kalau seusia dengan saya ni, tentulah keadaan itu mudah sangat kita dijangkiti oleh penyakit. Terima kasih saudara Zubir Tupai. Semoga cepat sembuh. Sedap sikit kalau sembuh. Pak Aziz, terima kasih Pak Aziz doa untuk saya, Aira Awi, Puan Salimah Ahmad. Terima kasih sedang. Jadi kerana badan tak bersihat, saya tak dapat memberi pencerahan tentang e-commerce. Sebab banyak benda nak bercakap. Nanti tertinggal-tinggal sana, tertinggal sini. Kita terus masuk dalam segmen naluri kehidupan. Puan Syarifah Hafifah, betulkan TV anda. Aduhai. Normara menomorkan liberal, nanti senang nak halang takbir. Pula dah Puan Zakaria. Apa hal anda nak marah ke orang? Jangan marah, saudara. Hidup kita ni tak lama, saudara. Janganlah begitu. Baik, saudara, kita masuk naluri kehidupan. Kerana ini teman-teman yang berkirim pada saya agak menarik untuk dibaca, untuk perkongsian kita bersama, saudara. Kerana kejernihan dan kekotoran hati, seseorang itu akan nampak jelas ketika dia dikritik ataupun ketika dia mendapat celaan atau penghinaan orang lain. Bagi orang yang lemah akal dan imannya, nescaya dia akan mudah goyah dan resah. Ia akan sibuk menginai diri sendiri dengan memboroskan waktunya untuk memikirkan kemungkinan untuk membalas dendam. Itu bagi orang yang mempunyai hati yang tidak jernih, saudara. Mungkin bagi mereka dengan cara mengorek aib lawannya atau mencari alasan untuk membela diri. Yang ternyata hujung perbuatannya itu akan membuat dirinya semakin tenggelam dalam kesengsaraan batin dan kegelisahan. Jadi kalau orang kata kita, saudara, tak payah kita nak jawab, buat tak tahu saja. Saudara, kerana orang yang mempunyai kejernihan hati dan ketinggian akhlak, ketika datang badai kritikan, celaan serta penghinaan seberat atau sedahsyat mana pun, dia tetap tabah. Dia tidak goyah. Malah dia dapat menikmatinya kerana yakin bahawa semua musibah yang menimpa sebut semata-mata berlaku dengan seizin Allah. Kalau Allah tak izinkan orang nak bercakap pada kita pun dikunci mulutnya, saudara. Jadi biarlah orang nak bercakap apa pun. Jadi kenapa mesti kita menyibukkan diri untuk membalas apa yang orang lakukan pada kita? Apa jalan keuntungan untuk kita? Jadi seharusnya, saudara, kita bersyukur. Kerana tanpa kita bayar atau tanpa kita beri mereka gaji, mereka sudi meluangkan waktu untuk memberitahu segala keburukan dan aib yang mengancam amal-amal soleh kita di akhirat nanti. Saudara, biarlah orang nak kata begitu, tambah pahala lah kita dapat. Tak apa, tak ada masalah. Jadi justru itu, saudara, jangan pelik. Jika disaksikan orang-orang mulia dan ulama yang soleh, ketika mereka dihina dan dicaci, sama sekali mereka tidak menunjukkan perasaan sakit hati dan keresahan. Sebaliknya, mereka bersikap penuh dengan kemuliaan, memaafkan, bahkan mengirimkan hadiah sebagai tanda terima kasih atas pemberitahuan aib yang tidak nampak oleh dirinya sendiri. Tapi dengan penuh kesungguhan, yang telah disampaikan oleh mereka yang tidak menyukainya. Jadi terima kasihlah. Kalau orang kata kita macam suara saya sekarang ni, kalau orang cakap suara tak cantik, alhamdulillah, terima kasih. Tapi janganlah dihina, saudara. Saya pun manusia biasa. Saudara Ratijah Rajuli, waalaikumsalam. Badan masih dedor, saudara. Puan Aisyah Ghani, Tok Mi, Puan Nuraiti Yati, Kelantan hadir. Semangat itu perlu dalam apa bentuk perjuangan. Betul, saudara. Jaka Lingluk dari Kuala Kangsar, Labuan Go Musang, apa? Baik, saudara. Sebentar nanti saya akan pencerahan. Saudara Melatifiah Zamri Ibrahim. Saudara, kita santuni mutiara kata. Lepas saja naluri kehidupan, selalunya saya akan cuba menyelitkan mutiara kata kiriman teman-teman. Kerana menjauhi dari seorang dibolehkan. Bukan kerana ingin memutuskan silaturahim.
Tetapi kerana ingin memutuskan perselisihan, perdebatan, salah faham dan rasa tidak senang kerana prasangka buruk yang menimbulkan perasaan hasad. Jadi kalau kita rasa orang nak kata, nak berdebat yang bukan pada kita jauhkan diri. Bukan untuk memutuskan tali persahabatan, tapi untuk membolehkan, mengelakkan wujudnya prasangka, perdebatan yang bukan-bukan menghabiskan masa saudara. Kerana saudara, diam bukan berarti lemah. Terkadang kita tahu apa yang harus dikatakan, tapi kita tidak ingin melukai perasaan seseorang. Sebab itu kadang-kadang kita diam. Sebab kalau bila kita diam, kita tak melukai hati orang. Biarlah orang nak kata apa pun. Dan saudara, saya ni apa? Orang tak kata macam-macam orang kata. Pencacai lah, itulah inilah. Biarlah. Saya ucapkan terima kasih lah kerana mereka sudi menghadiahkan saya bunga-bunga mawar untuk saya di pusara nanti, saudara. Kerana bagi saya, cacian dan celaan itu adalah pahala untuk kita. Terima kasih Ziza Jin. Tidak henti-henti hantar kiriman bunga mawar kepada saya. Kembang hati saya. Saudara Muhammad Azah Jin, Saudara Muhammad Azmi Ali, terima kasih dari Kota Baru Kelantan, Puan Nurul Asyad, Saudara Mak Syafri Zainuddin. Begitu juga Rabban Hussein, Edi Tahir. Seminggu ni baik je, tak banyak komen. Rubiah Hussein dia tanya kepada Edi Tahir. Mungkin Edi Tahir dia bersimpati dengan saya agaknya. Saudara Zamri Ibrahim, Saudara Wan Zainuddin. Saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis. Itu saya akan cuba mengingatkan saban hari, saudara. Dan kepada teman-teman yang menyantun semula live saya ini dan dimasukkan dalam apa channel sekalipun. Terima kasih Saudara Jane. Dia kata tanda terima kasih pada saya bagi info terbaik. Terima kasih Saudara Jane. Besar hati saya dapat bunga sekuntum warna merah Farehan. Jadi, peringatan saya pula kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, saya ingin ingatkan, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tak mampu memantau semuanya, saudara. Apa saja anda buat terpulang pada anda. Saya tak marah. Saya izinkan, tetapi terpulanglah. Anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam sebarang channel. Tak ada masalah pada saya. Kerana saudara kena ingat, ini adalah pencerahan politik. Matlamat saya adalah untuk memberi informasi kepada teman-teman yang besar kemungkinan tidak mendapat informasi selengkapnya. Mungkin. Saudara, bila saya memberi pencerahan, kita haruslah berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsipnya, saudara. Kalau tak bersetuju, hantar tulisan, santuni saya, tak ada masalah. Tetapi gunalah bahasa yang baik-baik kerana kita warga cinta damai. Kita menyantuni setiap persoalan, setiap permasalahan secara harmonis. Saya Saudara Omar, Saudara Syah. Saya minta maaf saudara, sambil-sambil bercerita saya minum air sikit. Supaya kerak-ketekak saya tak terus kering. Diwarna pada ID, Luk Pilau, Super Roslan, Nur Samba. Begitu juga Mat Nayan, Sahabakallah. Terima kasih saudara. Kita juga Tajuddin Salim. Baik saudara. Ini berita pertama yang saya terima bahawa polis di Kelantan sudah pun bersiap sedia untuk menghadapi monsun timur laut yang sering melanda negeri itu hampir pada setiap tahun. Jadi pihak polis di Kelantan sudah pun bersiap sedia. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, mesyuarat membabitkan semua agensi sepanjang banjir dijalankan bagi memastikan semua pihak bersiap siaga. Perubahan cuaca juga berlaku negeri itu menandakan musim tengkujuh yang bakal tiba. Jadi, anggota yang berkenaan diarahkan untuk sentiasa bersedia termasuk bagi memastikan semua aset serta logistik dalam keadaan baik. Jadi, pihak polis Kelantan sudah pun siap siaga. Kerana mereka biasa, tiap-tiap tahun pasti akan berlaku banjir di Kelantan, saudara. Katanya pihaknya menitik beratkan kerjasama dengan agensi lain seperti Jawatan Bomba dan Penyelamat JBPM, Angkatan Pertahanan Awam APM dan Angkatan Sukarelawan Malaysia RELA supaya tugasan sepanjang banjir berjalan lancar. Jadi beliau telah pun memanggil satu mesyuarat, bertemu dengan semua orang, saudara. Sebab itu katanya pihaknya masih menunggu perkembangan untuk menentukan sama ada cuti anggota dibekukan ataupun tidak. Kalau keadaan memaksa, maka cuti anggota polis di Kelantan akan dibekukan. Begitulah prihatinnya pihak polis
Saudara, saya terima kasihlah kepada Datuk Muhammad Zaki Harun yang begitu prihatin dengan situasi di Kelantan. Kerana Kelantan ni memang selalunya, saudara, berlaku banjir. Kadang-kadang banjir besar, kadang-kadang kecil. Tambah-tambah lagi kalau empangan air di Sungai Golok itu dibuka oleh pihak negeri Thailand, maka banjir besarlah berlaku, saudara. Baik, saudara. Saya dipahamkan bahawa jumlah mangsa banjir di Selangor dan Perak terus meningkat petang ini, saudara. Dengan mencatatkan jumlah telah pun capai 1,108 orang mangsa yang ditempatkan di 13 pusat pemindahan sementara. Itu setakat 9 pagi tadi, saudara. Petang tadi hujan lagi. Mungkin meningkat lagi. Di Selangor, pagi tadi sebanyak 768 orang. Daripada 196 keluarga telah pun berlindung di 9 PPS. Ia meningkat berbanding 722. Saudara, dan sejumlah 108 keluarga malam tadi melibatkan mangsa banjir dari daerah Hulu Langat, Sepang, Petaling dan Kuala Langat. Laman web Public Info Banjir melaporkan setakat jam pagi tadi, saudara, Sungai Langat di Bukit Canggang, Kuala Langat melepasi paras bahaya. Bukan lagi pada paras bahaya, sudah melepasi paras bahaya. Namun dengan trend air menurun, manakala Sungai Bernam di Jambatan SKC, Hulu Selangor melepasi tahap berjaga-jaga. Dengan trend airnya meningkat. Itu di kawasan di Hulu Selangor. Sementara itu, saudara, di Perak sejumlah 340 mangsa. Dulu 2-3 hari lepas dah turun tapi naik balik semalam, saudara. Kerana sejumlah 340 mangsa banjir ditempatkan di 4 PPS. Ia meningkat berbanding 310 daripada 900 keluarga sebelah malam semalam, saudara. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Banjir Negeri Perak, 186 mangsa adalah di daerah Hilir Perak, manakala 154 lagi dari daerah Krian. Jadi Jabatan Pengairan dan Saliran melaporkan paras air Sungai Bidu di Cangkat Jong masih pada tahap bahaya, iaitu 4.18 meter. Manakala dua lagi itu sungai berada pada paras berjaga-jaga, iaitu Sungai Kinta di Tanjung Tualang dan Sungai Slim di Slim River. Bagaimanapun, Jabatan Kerja Raya Perak pula memaklumkan bahawa laluan FT147 jalan selama di Krian masih ditutup pada semua kenderaan kesan daripada tanah runtuh yang berlaku di laluan jalan di laut tersebut, dan jalan pintasannya adalah Alor Pongsu Bukit Merah dijadikan jalan alternatif. Masih ditutup lagi, saudara, jalan tersebut kerana adalah tanah runtuh. Di Perak juga, saudara, jumlah mangsa banjir terus meningkat. Katanya 30 mangsa petang tadi daripada 8 keluarga dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Jadi akhirnya kesemua mangsa adalah 340 orang. Laporan Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri Perak menunjukkan pertambahan tersebut berlaku di daerah Hilir Perak. Tapi mangsa banjir di daerah Krian kekal, saudara. Ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak dan Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu. Saudara, di Selangor nampak gayanya mangsa terus meningkat pada 789 orang. Dan 10 PPS telah pun dibuka petang tadi. Itu di Selangor dan Perak. Nampak gayanya Selangor lah nampak meningkat. Terutama sekali di kawasan di Ulu Selangor, Ulu Langat, saudara, di Banting dan sebagainya. Sementara itu, saudara, agak membimbangkan apabila saya menimba laporan bahawa gempa bumi berukuran 7.1 skala Richter telah pun melanda Laut Banda di Indonesia hari ini. Demikian menurut kajian geologi Amerika Syarikat tanpa laporan segera mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Kalau 7.1 magnitudo saya tinggi, saudara. Bagaimanapun tiada amaran tsunami dikeluarkan. Katanya pada mulanya pada skala 69, tapi kemudian naik 7.1. Saudara, Indonesia memang seringlah mengalami gempa bumi kerana kedudukannya di lingkaran api Pasifik. November tahun lalu, gempa bumi berskala 5.6 magnitudo melanda wilayah Jawa Barat, di mana ramai penduduk di pulau utama negara itu. Tersebut mengorbankan 602 orang. Pada 2004, gempa bumi berukuran 9.1 magnitudo melanda pantai Sumatera dan mencetuskan tsunami yang mengorbankan 220,000 di seluruh rantau ini, termasuklah kira 1,000 di Indonesia. Itu yang telah berlaku dulu, saudara, tahun 2004, saudara. Saya ingat lagi itu
peristiwa yang melanda di Aceh. Baik, saudara, itu laporan cuaca. Ada yang hujan masih berterusan. Teman-teman, berhati-hati. Kalau bila bunyi siren untuk pindah, pindahlah segera, saudara. Bagaimana kedudukan harga barangan? Saya dapat tahu bahawa menurut tuan punya pusat beli belah Maidin, iaitu Datuk Amir Ali Maidin. Beliau juga melakukan Presiden Persatuan Peruncit Bumiputera. Beliau mengatakan bahawa kerajaan perlu bertindak segera mengapungkan harga telur dalam masa terdekat bagi mengelak harga dan bekalan runcit bahan itu terus dimanipulasikan oleh kartel. Jadi katanya kalau ada subsidi, maka ada kartel-kartel yang mengambil kesempatan. Jadi sebab itu dia kata apungkan terus saja, dia kata. Macam mana buat ayam. Ayam pun sekarang dah turun harganya. Itu menurut cadangan daripada pengurusi peruncit-peruncit kebangsaan, Datuk Amir Maidin. Dia tentu lebih faham katanya. Kerana jika diapungkan sekarang, jadi kalau nak raya nanti bekalan telur grade A, B dan C tetap ada. Jadi jangan macam tahun lalu katanya kena pakai telur Omega buat biskut. Mahal lah. Kalau telur-telur yang grade Omega, Nutri dan sebagainya lebih mahal daripada telur biasa. Itu gambarannya supaya dia minta supaya kerajaan mengapungkan keadaan harga barangan supaya subsidi yang bersasar lah. Kalau naik lagi barulah kita masuk, barulah kerajaan beri subsidi. Nampak gayanya para peruncit pun bersetuju sekarang ni dengan tindakan kerajaan untuk mengapungkan harga ayam tanpa subsidi. Baik saudara, saya cuma semalam saudara, saya lupa nak bercerita pada anda. Saya begitu terkesima dan amat menghormati Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, apabila beliau mengasaskan iaitu penubuhan Pra-Tahfiz Kemas. Pra-Tahfiz Kemas ini saudara adalah untuk anak-anak berusia 3 hingga 4 tahun yang telah pun diajar dengan baca Al-Quran untuk tahfiz lah saudara. Sebab semalam saudara majlis menandatangani perjanjian persefahaman antara pihak Kemas di bawah Kementerian luar bandar yang dipacu oleh Datuk Seri Zahid Hamidi dengan Yayasan Pahang. Majlis tersebut disaksikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Itu ya saudara. Jadi Menteri Besar pun tak hadir, Datuk Seri Zahid sendiri hadir ya saudara. Di pusat kegiatan Kemas Kampung Sari Batu. Ia melibatkan saudara tahfiz ini sekitar 100,000 anak-anak. Memang pun hasrat UMNO untuk menzahirkan sekurang-kurangnya 2 juta hufaz Al-Quran. Jadi peringkat awal sekarang ni inilah sudah dilakukan oleh Presiden UMNO supaya anak-anak kecil seusia 3-4 tahun ini sudah boleh dimasukkan ke sekolah pra-tahfiz. Supaya apabila mereka masuk ke peringkat tabika, mereka sudah pun ada yang hafal Al-Quran. Bila masuk darjah 1, darjah 2, darjah 3 sebagainya, jadi mereka lebih mudah dengan ajaran membaca Al-Quran dan sebagainya saudara. Itu bagi saya lah, itu perbuatan yang mulia saudara. Bayangkanlah saudara, kalau pada usia 4 hingga 6 tahun di awal usia tu mereka dididik dan sudah boleh pula menghafal Al-Quran. Jadi lazimnya bacaan mereka tentulah lebih sempurna. Kerana modul digunakan pakai oleh tadika tahfiz Negeri Pahang akan diterapkan ke atas tabika Pras-Tahfiz sebagai perintis kepada usaha yang murni ini saudara. Sebab itu saya kata saudara, benarlah bab kata pujangga dalam bahasa Inggeris, work hard is silent, let success make the noise. Berusaha sedaya mungkin secara diam-diam dan akhirnya kita mencapai kejayaan tanpa untuk diwar-warkan. Itulah yang sedang dilakukan oleh Presiden UMNO. Dia bab-bab agama, dia tak cakap dengan orang. Dia buat masjid, dia buat surau, dia tak cerita dengan orang. Dia buat tahfiz. Ratusan ribu saudara keluaran tahfiz yang ditaja oleh beliau menggunakan dana wangnya sendiri. Kemuliaan hati. Saya rasalah dia menempa kredit kad untuk di akhirat nanti. Kita ni lah yang duk sibuk mengata yang bukan-bukan. Tunggulah saya. Saya tak mau campur bab-bab itu. Tetapi saya melihat kemurnian hati budi Presiden UMNO ini lebih-lebih lagi untuk menerapkan nilai-nilai Islam. Maka disemat daripada seawal usia 4 hingga 6 tahun. Ini adalah sesuatu yang terbaik yang dilakukan. Syabas Datuk Seri Presiden
moga anda berterusan melakukan perkara-perkara yang baik, saudara. Sementara itu, saudara, rakyat akan bertanya, tahfiz juga, cuaca juga, bagaimana kedudukan pendapatan kami. Sekarang ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa skim gaji baru untuk penjawat awam akan diumumkan sebelum akhir tahun 2024. Selaku Menteri Kewangan katanya beberapa garis panduan telah pun disediakan sebelum akhir tahun ini atau selewatnya suku tahun pertama 2024 supaya gaji baru itu dapat diumumkan sebelum akhir tahun depan. Jadi besar-besar kemungkinan pertengahan tahun akan datang lah, saudara. Berapa bulan je lagi, 5-6 bulan lagi anda akan dapat mengetahui skim gaji penjawat awam. Nak apa lagi, saudara? Sementara menunggu skim gaji itu dah dapat 2,000 pun untuk raya akan datang. Itulah keadaannya yang saya lihat. Juga murninya hati jiwa Perdana Menteri. Sejajarlah Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan menyantuni aspek ekonomi rakyat. Timbalan Perdana Menteri selaku Presiden UMNO, warga menjaga warga desa dan menerapkan nilai-nilai Islam di hati jiwa murni anak-anak yatim. Sealiran pemikiran. Itu yang terbaik, saudara. Moga negara kita ini sentiasa dirahmati oleh Allah SWT, saudara. Baik, saudara, kita masuk salam dari Gaza. Saya mendapat berita bahawa jumlah kematian akibat serangan berterusan rejim Zionis Israel yang semakin meningkat di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober lalu telah pun melebihi 10,328 jiwa yang melayang. 10,328 warga Palestin yang telah pun menjadi korban keganasan pembantaian rejim Zionis Israel, saudara. Demikian menurut jurucakap Kementerian Kesihatan Palestin. Dia antara yang terbunuh ialah 4,237 kanak-kanak yang tak berdosa dan 2,719 wanita. Itu gambaran, saudara, orang awam, kanak-kanak. Saya sedih tengok anak-anak yang kehilangan ibu bapa, kehilangan adik-beradik, menangis. Gambar yang saya nampak lah. Video-video yang disiarkan, tak mampu saya melihatnya. Tambahlah kesihatan saya begini, saya juga begitu sendulah tengok keadaan begitu. Sebab itu saya katakan, saudara, kita harus bersyukur. Kita di bumi kita ini hanya sekadar dihujani air hujan. Mereka dihujani oleh ledakan bom, saudara. Anak-anak kehilangan ibu bapa, hilang adik-beradik, terlontar-lontar. Ada gambar tu saya tengok. Dia seorang, tak tahu ke mana, tak tahu arah. Apabila seluruh keluarganya meninggal, saudara. Sebab itu sekarang ni laporan saya terima sejumlah 4,237 kanak-kanak yang telah pun menjadi korban syahid. Termasuklah 2,719 wanita. Zalim sezalim-zalimnya Zionis ini, saudara. Sebab itulah jurucakap antarabangsa menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan jawatankuasa antarabangsa Palang Merah untuk segera melindungi kemudahan kesihatan dan ambulan yang juga menjadi serangan. Jadi kemabukanlah, saudara. Rejim Zionis ni sedang kemabukan. Mabuk untuk menghirup, meneguk darah anak-anak Zionis, anak-anak Israel, anak-anak Palestin. Zalimnya mereka. Ibu-ibu yang diledakkan dengan bom. Malahan 2,000 lagi yang tidak dapat ditemui, hilang, tak tahu ke mana. Itulah keadaannya, saudara, apa yang berlaku. Di Geneva, saudara, secara purata. Ini Geneva, mesyuarat antarabangsa menyatakan bahawa secara purata kira-kira 160 orang kanak-kanak Palestin terbunuh setiap hari di Gaza, saudara. Itulah tempoh sebulan pengeboman Israel. Demikian menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Jadi dengan purata kira-kira 160 kanak-kanak dibunuh setiap hari, saudara, apakah warga Palestin ini dapat meneruskan kehidupan masa depan mereka? Sementara itu, saudara, pegawai WHO, Christian Lindmeier, dia mengulangi keperluan yang mendesak untuk jeda kemanusiaan bagi meringankan penderitaan. Katanya, ribuan rakyat di Gaza mati dan mereka yang masih hidup menderita akibat trauma, penyakit, kekurangan makanan dan air. Mereka memerlukan air, memerlukan bahan api, makanan dan akses selamat kepada penjagaan kesihatan untuk terus hidup.
Kalau hidup pun saudara, memerlukan makanan, memerlukan air yang tak ada. Terkontang-kanting. Bayangkanlah hidup penuh derita. Kita petang tadi boleh mandi saudara. Kita boleh lepas sekarang pun nak makan, boleh makan. Bagaimana mereka? Makanan tak ada. Bantuan disekat. Duduk dalam rumah bila waktu malam dalam gelap gelita. Sunyi sepi. Yang kadang-kadang dikelilingi oleh mayat-mayat yang bergelimpangan. Bayangkan, tidak dapat saya membayangkan deritanya warga Palestin saudara. Dan semuanya sekarang ni saudara nampak gayanya bekal, walaupun sudah tersedia konvoi bekalan, tapi mereka tidak dapat dibawa terus masuk ke Gaza. Ada sekatannya. Begitu juga macam hospital. Hospital tempat orang sakit pun dibom. Apa dosanya orang tengah sakit itu? Itu keadaannya saudara. Sebab itu katanya sekarang ni di sebelah Gaza berada di bawah pengeboman hebat sejak kumpulan Palestin Hamas melancarkan serangan. Ya, sekurang-kurangnya 10,328 rakyat Palestin yang sudah menjadi korban. Saudara. Semalam saya mendapat laporan ketika serangan Israel ke atas Gaza, sejumlah 102 serangan bom diledakkan ke atas hospital. Bukan satu, bukan dua, saudara. Kita pun hairan bagaimana sasaran untuk ledakkan bom itu ke arah hospital. Sebab itu banyak hospital kadang-kadang terpaksa menutup operasinya, ubat dah tak ada. Orang nak terima rawatan pun dibom. Nak lari ke mana? Mereka terkepung, saudara. Bayangkan seolah-olah macam sekumpulan anak-anak itik. Saudara letakkan dalam geban itu, dalam kandang itu, lepas itu diledak oleh bom. Begitulah zalimnya Zionis yang tidak langsung berperi kemanusiaan. Walau begitu, saudara, kita harus menghormati pendirian warga Gaza. Saudara, yang dipimpin oleh parti pertubuhan Hamas, mereka mengatakan mereka tidak akan menerima kerajaan boneka di semenanjung Gaza. Dan mereka mahu untuk terus kekal mentadbir wilayah itu. Demikian menurut pemimpin kumpulan Islam Palestin di Lebanon, Osama Hamdan. Israel sebelum ini katanya pihak mereka berhasrat untuk memusnahkan Hamas sebagai tidak balas terhadap serangan kumpulan itu pada 7 Oktober lalu. Yang kata mereka, pegawai Israel 1,400 orang terbunuh. Bagi mereka yang mereka fikir bahawa Hamas akan lenyap. Sebenarnya Hamas akan tetap berakar umbi dalam hati nurani rakyat kita. Dan tidak ada kuasa di bumi ini boleh memusnahkan atau meminggirkan Hamas serta dendam yang mendalam di hati warga Palestin di bumi Gaza. Sebab itu katanya Amerika Syarikat yang sedang pun merancang untuk menggantikan pemerintahannya di Gaza untuk menyamakan langkah itu dengan negara boneka Nazi Jerman di Perancis ketika Perang Dunia Kedua dulu tidak mungkin akan tercapai. Rakyat kita tidak akan membenarkan Amerika Syarikat melaksanakan plan untuk mewujudkan pentadbiran yang sesuai dengannya dan sesuai dengan pendudukan Israel. Rakyat kita tidak akan menerima kerajaan baru. Kami ingin mengingatkan dan memberi amaran kepada mereka yang ingin menggulingkan Hamas yang juga sebahagian daripada rakyat Palestin. Sekarang apa saja yang cuba dilakukan, rakyat di Palestin tidak akan menerima sama sekali sebarang unjuran yang mereka mahu ala gencatan senjata dilakukan. Biarkanlah mereka terus hidup di bumi merdeka mereka. Bagaimanapun, saudara, Rusia sudah pun menyertai negara lain dalam menyatakan kebimbangan terhadap kenyataan secara terbuka seorang menteri Israel yang mengemukakan idea untuk menyerang Gaza dengan senjata nuklear. Dan ini mencetuskan suasana polemik, perdebatan di peringkat antarabangsa. Moskow menyatakan reaksi semalam beberapa hari selepas Menteri Warisan Israel, Amihai Elayahu, dalam wawancara radio mengatakan penggunaan nuklear akan menjadi satu cara untuk menangani Gaza. Dan ia memberi bayangan bahawa Israel bukan sahaja memiliki senjata nuklear, namun bersedia menggunakannya. Jadi berikutan dari kenyataan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Ahad lalu telah pun menggantung tugas beliau. Tapi soalan nombor satu, ternyata katanya kita mendengar kenyataan rasmi mengenai kehadiran senjata nuklear. Senjata nuklear diharamkan oleh Badan Antarabangsa, saudara. Jadi keadaan begitulah, walaupun kecam, tapi kita harus sanksi dengan tindakan tentera Israel yang mahu menggunakan bom nuklear di bumi Palestin. Apalah dosa rakyat Palestin? Kamu nak berperang dengan tentera Hamas, itu pun kamu punya hal. Kamu nak berperang dengan tentera Qassam, kamu punya hal. Tapi bila kamu merampas bumi mereka, kamu mau mentadbir negeri mereka, tentulah mereka akan berjuang.
Pada warga di bumi Gaza, saya ucapkan syabas kerana keberanian tekad mereka. Saudara John Rambo, dia kata kita juga akan jadi seperti rakyat Palestin sekiranya bangsa Melayu sentiasa bertelagah sama sendiri. Itu benar, saudara. Puncanya apa yang berlaku di Palestin adalah perbalahan. Perbalahan ada kumpulan PLO yang dulu dipimpin oleh Yasser Arafat dengan Hamas. Kerana politik. Jadi saya haraplah ini dapat menjadi pengajaran kepada kita. Saya kena ingat, saudara, jadikanlah pengajaran bagaimana anak-anak tak berdosa menjadi korban. Kalau kita berbalah sama kita bergaduh sama rakyat kita, saudara, negara tidak aman dan tentram, rakyat jugalah yang menderita. Mereka lain tak ada. Mereka mendambakan kuasa, saudara. Baik, saudara. Ini ulasan hari ini, kita masuk politik tanah air kita. Saya nak jelaskan mula-mula dulu, waktu penubuhan Kerajaan Perpaduan. Pada waktu itu, Kerajaan Perpaduan memiliki 148 orang sokongan ahli parlimen. Bagaimanapun lewat 2 bulan lalu, Presiden Parti Bersatu Syed Saddiq mengumumkan keluar daripada menyokong Kerajaan Perpaduan, menjadikan jumlahnya tinggal 147. Sebab itu bila ada berlakunya pilihan raya kecil di Pulai, adalah pihak-pihak mereka mengatakan kalau menang, mana kurang lagi lah sokongan kepada Kerajaan Perpaduan. Daripada 147, kalau kalah di Pulai, maka jadilah 146. Tapi ternyata, hari ini, saudara, pihak mereka sudah semakin berkurangan. Tambah-tambah lagi, tak tahulah apa berlaku di Kemaman. Kerana selepas saja Syed Saddiq berundur, awal bulan lalu, timbul ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain, untuk mengumumkan bahawa dia menyokong Kerajaan Perpaduan. Kembali balik 148 yang merupakan jumlah angka 2/3 di Parlimen. Tak beberapa hari lepas itu, Datuk Suhaili pula muncul daripada Labuan, turut mengatakan sokongan. Jadi daripada 147 naik 148, 148, campur Labuan sudah jadi 149. Semalam, saudara, 149 tambah satu lagi. Apabila Datuk Aziz, ahli Parlimen Gua Musang dari Parti Bersatu, juga membuat kenyataan terbuka menyokong Kerajaan Perpaduan, menjadikan jumlahnya sudah 150. Dan hari ini, saudara, sekali lagi berlaku ledakan. Iaitu apabila sahabat saya, Saudara Zahari Kecil, ahli Parlimen Deli, mengumumkan beliau juga turut menyokong Kerajaan Perpaduan. Walaupun mereka tidak meninggalkan Parti Bersatu, tapi sokongan itu tentulah memperlihatkan bahawa Bersatu semakin susut. Kalau dah jadi 4, jadi 1, 2, 3, 4 orang berkurangan. Dulu 147. Dulu kita punya 148 tinggal 147. Dia rasa mana 222, berapa tu, saudara? Saya lupa nak kira. Dan sekarang bertambah kurang lagi sejumlah 4 orang. Saya dipahamkan ada lagi yang akan menyeberang. Sebab itu saya beritahu, tak silap saya 5-6 malam dulu, minggu lalu. Saya mengatakan akan ada ahli-ahli yang menyeberang ataupun memberi sokongan daripada Parti Perikatan Nasional. Banyak orang marah, saya. Sebab itulah saya di sebalik penggantungan. Mereka yang menggantung mula-mula, saudara-saudara, itu Datuk Iskandar Zulkarnain, ahli Parlimen Kuala Kangsar, Parti Bersatu mengambil ketetapan menggantung beliau daripada jawatan ataupun sebarang keahliannya sebagai ahli Bersatu selama 4 tahun. Itu mula-mula, saudara, bila berlaku konon-kononnya lah ambil tindakan. Ada pula yang mengatakan ada tawaran, ada tekanan. Jadi sebab itu beliau digantung selama 4 tahun. Tiba-tiba, saudara, selepas saja diisytiharkan pengantungan tersebut, Datuk Syuali pula keluar. Bukanlah keluar, saudara, tapi mengisytiharkan. Juga beliau digantung selama 6 tahun. Nah, saudara, ini cerita, ini dia punya naratif ceritanya. Selepas Datuk Syuali digantung 6 tahun, dia kata tak apalah, kalau gantung saya pun gantunglah. Dan semua jawatan-jawatan dalam parti telah diambil alih oleh Jidin, saudara. Tiba-tiba semalam, ahli Parlimen daripada Gua Musang, Datuk Aziz,
Dia sebagaimana dalam surat terbukanya dia mengatakan bahawa beliau akan kekal menyokong kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sehinggalah habis tempoh. Sehingga untuk jadi sekarang ni nak kata ikut jumlah dah tak ada jumlah, semakin kurang jumlahnya. Saudara. Dan berkurangan. Dan jika ada berlaku sebarang usaha untuk tebuk atap, mereka tidak akan menyokong. Bertambah kekurangan. Dia juga bukan ahli Dewan Undangan Negeri di Gua Musang, saudara Datuk Aziz ni. Kemudian pagi tadi, tak sampai 24 jam, saudara. Apabila Muhammad Aziz Abu Naim mengisytiharkan menyokong kepada Datuk Anwar Ibrahim, ahli Parlimen Jeli, saudara Zali Kecik, turut menyatakan sokongan kepada Datuk Anwar Ibrahim dan bersedia untuk menghadapi apa saja tindakan ke atas dirinya. Itu gambarannya sekarang. Apa nak jadi sekarang, saudara? Sebab itu ada orang mengatakan, saudara, kononnya apabila ahli Parlimen Gua Musang itu membuat sokongan kepada kerajaan pimpinan Datuk Anwar Ibrahim, kononnya bahawa dia diberi ganjaran lumayan. Sebab kononnya, saudara, ceritanya bahawa 3 hari sebelum ini dia memberitahu dalam pucuk pimpinan bahawa dia antara orang yang ditawarkan jawatan, ditawarkan pelbagai imbuhan. Tapi dia kata dia menolak. Tiba-tiba dia kata dia terima. Di mana letaknya kebenaran cerita ini, kita wallahu a'lam bishawab. Sebab itu, menurut Datuk Kamaruddin selaku pengurusi Perikatan Nasional Kelantan, beliau telah Parti Pribumi Bersatu Kelantan, fungsi perhubungannya, dia telah pun memanggil mesyuarat khas dengan Parti PAS. Dalam keadaan begitu, saudara, PAS pun sudah mula timbul tanda tanya apakah PBM ini merupakan sebuah parti yang sesuai untuk mereka bersama, kerana satu demi satu ahlinya sudah pun meninggalkan perjuangan mereka, saudara. Sebab itu bagaimanapun saya agak tertarik hati dengan pandangan saudara Gulam Muzaffar selaku Ketua UMNO Bahagian Batu. Katanya semalam seorang lagi ahli Parlimen Bersatu dari Gua Musang mengisytiharkan menyokong Yang Mohd Perdana Menteri dengan alasan yang sama seperti ahli Parlimen Kuala Kangsar dan Labuan. Jadi jumlah sokongan untuk PMX adalah seramai 150 orang melepasi 2/3 majoriti. Ya, saudara. Pada pandangan peribadi beliau mengatakan ini bukan game changer untuk kerajaan amnya ataupun untuk UMNO. Tindakan ahli bersatu itu perlu lihat lebih kepada implikasi ataupun snowball effect tentang masa depan UMNO pada PRU 16 akan datang. Sejarah tidak pernah menipu buat UMNO selepas PRU 14. Banyak kata-kata UMNO melompat ke bersatu dan mereka diraihkan dan bergembira dengan tindakan si kata ini. Kini mereka pula merasa apa yang UMNO rasa bila ahli Parlimen mereka sendiri berpaling tadah dan mengkhianati perjuangan dengan menyokong Yang Mohd PMX. Lebih sadis dan melukakan mereka, ini tak boleh dipecat dari parti, cuma sekadar mengambil tindakan menggantung kalian mereka. Untuk mengelakkan mereka berstatus ahli Parlimen bebas dan hilang kerusi secara teknikal di Parlimen. Jadi katanya bagi cuma selaku Ketua UMNO Bahagian Batu, saudara, dia kata kita perlu berhati-hati. Tak perlulah kita raikan dengan apa yang sedang berlaku. Ingat, bersatu ini pernah menikam kita berulang kali. Janganlah pisang berbuah 2 kali. Betul, hari ini mereka datang tunduk pada kita untuk memberi sokongan. Tetapi jangan lupa, mungkin ada tangan di belakang badan menyembunyikan sebilah pisau tajam untuk menikam kita sekali lagi. Itu peringatan daripada Ketua UMNO Bahagian Batu, Saudara Gulam. Katanya, kata Pak Ali yang pesan pada anak perempuannya, Cik Rohani, dalam satu babak cerita Madu 3. Baik-baik itu ada makna apabila Cik Rohani memuji Cik Jamil di hadapan ayahnya. Jadi kesianlah Cik Rafi menjadi mangsa keadaan. Kisah teladan yang dipaparkan oleh saudara legenda Tan Sri P. Ramlee perlu kita ambil iktibar. Jangan kita seronok buat seketika tapi merana berpanjangan. Itu kata saudara Gulam, Ketua UMNO Bahagian Batu. Baik. Depa baik itu ada makna. Berhati-hati. Sebab itu Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Dr. Muhammad Akmal Saleh, beliau mengingatkan dan meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim menilai semula tindakan ahli Parlimen pembangkang yang mengisytiharkan sokongan pada kerajaan. Selaku Ketua Pergerakan Pemuda, beliau mengatakan bahawa apabila mereka mengalihkan sokongan,
ini disifatkan seperti lompat katak. Cuma istilahnya berbeza. Sedangkan menurut Akta Anti Lompat Parti, ia bertujuan menghalang katak-katak politik untuk melompat suka hati sekaligus mengelakkan drama politik yang berpanjangan, katanya. Tapi rupanya walaupun ada Akta Anti Lompat Parti yang telah diluluskan, katak-katak ini tetap melompat menggunakan nama yang lain. Iaitu alasannya menyokong kerajaan tanpa keluar parti. Sebab itu beliau memohon agar Perdana Menteri untuk menilai semula mereka-mereka yang melompat ini agar agenda reformasi parlimen dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan sebenar reformasi. Kerana dengan adanya Akta Anti Lompat Parti, sepatutnya wakil rakyat yang dipilih boleh terus fokus untuk berkhidmat bagi rakyat. Cukup-cukuplah dengan drama politik. Sebelum ini, rakyat sudah penat dan muak dengan drama politik sebut. Kini adalah masa untuk fokus membantu rakyat. Itu keadaan saya. Jadi bagaimanapun saya difahamkan bahawa PAS Kelantan sudah mengambil maklum tindakan ahli parlimen Gua Musang Datuk Mat Azizi Mat Naim daripada Parti Peribumi Bersatu yang mengumumkan sokongan pada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuat kuasa pada Selasa semalam. Jadi menurut susunya Wan Roslan Wan Mamat, pihaknya akan mengadakan mesyuarat dalam masa dekat berhubung perkara itu. Dan Datuk Kamrul Makno berkata perjumpaan tersebut bagi membincangkan berkenaan dengan perkara berkait dengan Muhammad Azizi. Ya, saudara, bukan hanya Muhammad Azizi. Bagaimana dengan 2-3 ahli parlimen yang lain? Saya difahamkan akan ada juga lompat-lompatan. Tapi tak boleh nak diumumkan sekarang, saudara. Datuk Syuali digantung 6 tahun. Iskandar digantung 4 tahun. Apakah akan digantung pula Datuk Aziz? Bagaimana dengan saudara Zari Kecil? Gantunglah saudara. Saudara Mat Sepana dia kata sebab itu UMNO tetap teguh, tetap kuat. InsyaAllah saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya merasakan bahawa suasana politik semakin bercerabu. Mereka yang berada dalam Perikatan Nasional sudah pun longlai. Saya dengar juga serangan-serangan dulu selama ni begitu bersemangat. Walau-walaun yang untuk memperkatakan tentang parti mereka. Tapi sekarang ni semakin pudar. Itu gambaran yang saya dapat, saudara. Saya difahamkan bahawa ada 3 orang lagi. Tapi tak boleh nak cerita dari mana, saudara. Sebab kalau kita orang lagi, mereka akan dikepung pula. Biarlah. Bagaimanapun, semua itu kita tunggulah, saudara. Ini adalah menjadikan warna-warni politik kita. Cuma kita tak mahulah. Kalau mereka melompat hanya kerana mengharapkan ghamimah untuk mendapatkan habuan politik, saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim harus berhati-hati. Dan bimbang juga apa yang berlaku dulu satu ketika. Bila ada yang pepatah balik, akhirnya kerajaan di Perak tumbang. Itu pernah berlaku. Jangan lupa, saudara. Bagaimanapun dari Kota Kinabalu. Ini dari Kota Kinabalu pun satu hal lagi, saudara. Saya mendapat berita bahawa Parti Warisan, beliau telah pun mengarahkan agar tuntutan pampasan dibuat terhadap semua ahli Dewan Undangan Negeri yang melompat keluar daripada parti tersebut. Menurut Presidennya, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, beliau telah pun meminta peguam-peguamnya untuk memfailkan tuntutan pampasan daripada adun-adun yang melompat keluar daripada warisan. Sebelum ini, Mahkamah telah memutuskan tiada keperluan untuk mengadakan pilihan raya bagi kursi DUN sebatik selepas Datuk Hassan Abdul Ghani, Panglima Amir melompat keluar daripada warisan. Jadi selain itu, warisan mengambil pendekatan lain, itu membuat tuntutan pampasan terhadap adun lompat. Kerana semasa pilihan raya, perbelanjaan ke semua adun ditanggung oleh parti. Itu gambarannya, saudara, di Sabah. Sebab itu kita telah minta peguam-peguam kita untuk susun semula. Saya ingat ini satu budaya yang kurang sihat dan menjadikan keadaan politik tak stabil. Katanya adun yang melompat akan dikenakan tindakan dari segi undang-undang termasuk tuntutan pampasan ataupun kos yang perlu dibayar. Walaupun mahkamah memutuskan tidak perlu diadakan semula pilihan raya. Saudara. 11 adun warisan. Rupanya 11 orang adun warisan yang melompat parti yang menjadi adun bebas sebelum parti menyertai parti lain. Dia jadi adun bebas dulu. Iaitu mereka daripada Hassan, Datuk Dr. Yusuf Yaakob, Dun Sidumin, Datuk Peter Anthony, Dun Melalap,
Datuk Juil Nuatin Limbahau, Datuk Muhammad Ketapi Dun Segama, Datuk Nur Azalinah Arif Dun Kunak, Datuk Awang Ahmad Shah Sahari Dun Petagas, Rina Jainal Dun Kukusan, Ben Chong Dun Tanjung Kapar, Muhammad Baharin Dun Bangi dan Datuk George Yu. Ini 11 orang rupanya telah pun meninggalkan peti warisan, tapi mereka mengisytiharkan diri mereka bebas. Sebab itu keadaan di Sabah masih lagi in the limbo, saudara. Itu keadaannya, saudara. Kita tengoklah, saudara. Saya merasakan apa yang berlaku sekarang ini akan memberikan kemenangan moral kepada calon yang akan diturunkan bertanding di Parlimen Kemaman. Sebab itu saya mendapat kenyataan Datuk Sabri Cik selaku mantan ahli parlimen di kawasan Kemaman. Yang kini beliau adalah merupakan pengurusi Felda. Katanya selaku pengurusi Felda, beliau bersedia membantu calon Barisan Nasional pada PRK Parlimen Kemaman bagi memastikan kemenangan gabungan politik di kawasan tersebut. Kekalahan BNN dengan majoriti 27,000 undi pada pilihan raya ke-15 bukanlah halangan besar untuk kembali memenangi. Katanya sokongan pengundi boleh beralih arah. Di antara parti boleh mendakwa bahawa ia kuat di kawasan tertentu. Keadaan boleh berubah. Ada faktor kalau dicerahkan tentang soal prestasi yang telah ditunjukkan di Kemaman itu sendiri. Kita tahu banyak perkara adalah hasil daripada Barisan Nasional dahulu. Jadi kalau perkara ini kita jelaskan, saya rasa rakyat akan menganggap BN lah parti yang punya rekod prestasi yang baik di sana, katanya. Dan Sri Ahmad Sabri Cik turut mencadangkan agar Barisan Nasional mengemukakan calon muka baru pada KRK. Dan beliau tidak akan bertanding. Datuk Mat Said juga tidak akan bertanding. Siapakah calon muka baru itu akan ditentukan dalam waktu yang terdekat. Sebab dia kata, saya pernah memberi khidmat saya di Kemaman. Saya bersyukur kerana telah diberikan peluang beberapa kali. Sewajarnya jika kali ini ada pertandingan, kita cari orang lain, katanya. Saudara, dalam keadaan begitu, saya melihat bahawa Kemaman ada ruang. Apabila rakyat sudah pun dapat melihat bagaimana satu demi satu ahli parlimen dan Perikatan Nasional sudah pun mengorak langkah. Saudara Azum Abdul Hamid, dia kata UMNO tetap kuat ada di Melaka, Johor, Perak dan Pahang. Dan 6 jawatan menteri kabinet fokus untuk buat kerja dalam PRU 16. Sebenarnya, saudara, dalam keadaan sekarang ni, kalau UMNO tu fokus, ahli-ahli parlimennya, kita sekarang ni kena sedar diri. Kita ditumbangkan oleh mereka. Mereka adalah yang berada dalam parti PBM dan Perikatan Nasional. Kena ingat, saudara, berapa banyak kursi kita telah dirampas oleh mereka dan kita dalam proses untuk mengembalikannya semula. Dalam keadaan begitu, kita boleh mampu apabila ternyata sekarang ni ahli-ahli parlimen mereka sudah melihat bahawa perjuangan mereka sekadar sia-sia saja. Tak sampai ke mana pun. Takkan ke mana. Jadi keadaan itulah saya merasakan sewajarnya ahli-ahli UMNO khususnya di Kemaman, pimpinan di Negeri Terengganu menggerakkan langkah, saudara. Apa yang berlaku saat ini, 4 orang ahli parlimen daripada Bersatu. Mereka sudah pun menunjukkan sokongan. Bagi saya, mereka melompat. Dan saya dipahamkan 3 lagi akan melompat. Bila? Wallahualam bisawab. Sama-sama kita tunggu. Saudara, kerana kesihatan saya masih terganggu, saya tak begitu sihat lagi, saya mohon untuk memendekkan pencerahan saya malam ini. Mudah-mudahan besok saya dapat sihat lagi. Kita jumpa lagi, saudara. Saya minta maaf lah. Pendek, tak banyak mana pun, 5 minit lebih awal. Jumpa lagi, saudara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Cik Bu. Saran-saran akhir memberi saya sekuntum mawar merah.